Ada orang lah. Yo. Baik. Ingat niat asal kita. Niat asal tu. Ingat apa? Niat kita asal manusia ni. Kita dah nak pergi kat tu. Kita tengok nak buat ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam episod video pengalaman. Okey, kali ini kita akan cuba berkongsikan pengalaman ketika melakukan aktiviti eksplorasi di Sungai Ulor, di mana ada apartmen dan hotel yang terbiar. Orang kata memang agak lama dah terbiar. Orang kata memang tempat ni dah nak siap. Jadi sebab apa dok nak siap tu, hamba dok berapa tahulah. Tapi sebelum kita nak teruskan rakaman video pengalaman ni, hamba nak ucapkan salam takziah lah kepada rakan-rakan ataupun supporter-supporter yang mengalami musibah banjir yang terjadi ni. Jadi anggaplah ujian tu adalah Allah sedang memberikan perhatian, dan doalah banyak-banyak kerana ujian yang diturunkan ni ada ganjaran dia, insyaAllah. Jadi semoga dipermudahkan dan semoga sahabat-sahabat semua tabah dan kekal sihat walafiat. Kali ni hamba nak ambil sedikit masa lah untuk memohon maaf lah kepada semua supporter yang menanti-nantikan video eksplorasi di Sungai Ulor ni, sebab yang sebenarnya yang sebelum ni yang memang kita pernah tahu di mana hamba ada sedikit beberapa masalah, dan alhamdulillah video tu pun memang selamat dah bukan selamat dikemumikan, selamat dah dimuat naik di dalam YouTube channel, dan hamba rasa ini adalah sampailah tibanya untuk hamba membuat maraton untuk siapkan video-video yang tertunggak. InsyaAllah lepas pada video pengalaman ni, kita akan keluarkan video trailer di Kuantan, di mana kita berkolaborasi bersama dengan Seekers 77 Malaysia. Okey, seperti yang sedia maklum, ketika kita melakukan aktiviti memasang jejak di hospitality, kita teruskan perjalanan pada petang tu ke kawasan Sungai Ulor ni, di mana hamba agak terkejut jugalah sebab hamba nampak di bahagian depan tu orang kata seolah-olah macam apartmen mewah, dan pada belakang tu hamba nampak satu bangunan yang sangat tinggi. Jadi masa tu hamba fikir mungkin belakang tu dia nak buat hotel lah. Jadi hamba rasa tempat ni agak menarik untuk kita explore, untuk kita merakamkan suasana malam. Dan alhamdulillah masa kita membuat memasang jejak tu, kita ada tengoklah struktur bangunan ni, kita tengok tempat ni selamat ke dok untuk kita mari pada waktu malam kayak gini. Dan pada blok yang pertama tu, bangunan yang pertama tu, hamba terus pergi naik ke tingkat atas, dan hamba memerhatikan keadaan di belakang blok tersebut untuk kita teruskan aktiviti pada malam tu, di mana laluan tu adalah untuk pergi ke hotel tersebut. Sebenarnya untuk kita pergi ke bangunan yang kedua tu, dia ada pintu masuk belakang tu, tetapi hamba ambil, orang kata mudah kira, kita terus masuk ke bahagian pintu belakang. Maknanya bahagian semok-semok sikit lah, orang kata nampak lah rare tu sikit. Jadi pada waktu petang tu, walaupun hamba dok pergi ke bahagian belakang tu secara dekat, tapi masa hamba duduk di bahagian atas tu, hamba tertarik di satu bahagian, di mana bahagian tu dia ada satu pokok. Pokok tu doklah terlalu besar, orang kata pokok rendang. Jadi masa petang tu hamba tengok ke kawasan tu, hamba rasa macam menarik. Hamba kata macam ada sesuatu, orang kata mungkin ada aura dia. Jadi pada masa tu hamba kata biar ke dia lah. Maknanya kita tahu dah tempat ni tempat yang lama dah terbiar, ada penghuni dia. Kita tahu sebab mereka akan ada di sana.
Dan apa yang paling menarik di blok ni, dia dekat blok ni, dekat pokok-pokok tu, Jadi pada dalam video tu boleh dengar hamba akan memberikan hint di mana hamba kata bahagian tu menarik tu. Tempat tu memang menarik. Selepas hamba buat rakaman di bahagian atas tu, hamba pun terus turun dan menelusuri laluan untuk kita lalu pada waktu malam kayak gini di bahagian tengah tu. Dan hamba ambil keputusan lah untuk bawa ke Mak Yu, di mana tempat ni kita akan buat sesi stay down dan kita akan tengok suasana ke arwah bahagian blok yang pertama dan blok yang kedua. Okey, jadi pada malam tersebut, apabila kita sudah selesai membuat rakaman di hospitality di Cerating tu, kita teruskan perjalanan ke Sungai Ulo ni. Tak jauh mana lah orang kata. Dan pada masa tu juga kita take file dulu sekejap, kita rehatkan badan, kita cah telefon apa semua. Dan apabila dah kita sampai di depan tempat di Sungai Ulo ni, kita tengok tempat ni memang agak rare lah dengan suasana dia, dengan gelapnya, tetapi gelap tu taklah gelap sangat sebab dia orang kata ada sedikit cahaya daripada bulan pada malam tu, dengan angin, dengan bunyi alunan ombak patah lagi. Orang kata suasana dia ni memang rare ni. Jadi semasa kita buat setup barang tu memang tak sangat lama lah. Lepas tu pun kita terus membuat orang kata aktiviti eksplorasi pada malam tersebut. Jadi siang hari kita nampak comel, tapi pada waktu malam bila kita berdiri di pintu gerbang dia tu, pintu gerbang, kita tengok suasana bangunan blok yang pertama ni memang syahdu. Orang kata memang cukup suram. Jadi pada masa tu juga orang kata taklah terlalu selesa untuk kita masuk pada malam tu. Macam biasalah kita ambil langkah berjaga-jagalah sebab waktu malam ni kita mari kadang-kadang penglihatan kita ni orang kata sangat terhad. Jadi kita terus membuat salam perkenalan dan kita terus masuk ke bahagian blok yang pertama ni. Blok yang pertama ni memang kita dah pusing, kita dah turun bawah, kita naik atas apa semua. Alhamdulillah kita orang kata berjalan dengan lancar lah. Agak tenang dan agak senang lah rakaman pada malam tersebut. Dan apabila kita berada di tingkat atas, saya melihat satu pemandangan yang sangat-sangat comel dan sangat-sangat payah dah hamba nak tengok pemandangan gitu. Yang pertama, hamba pernah tengok pemandangan yang comel gini di Kelikesa. Maknanya dalam gambar tu kita boleh tengok cahaya bulan yang sangat comel lah. Dan pada di episod Sungai Ulo ni kali kedua hamba boleh tengok pemandangan gitu. Cukup tenang jiwa, orang kata sejuk je hati tengok. Dan dalam masa yang sama juga kita orang kata diberikan kekuatan. Sebab kita tengok kebesaran Allah tengok. Jadi dia mari kekuatan tu. Kata Allah, alhamdulillah comelnya suasana pada malam tu. Rasa macam tak boleh balik dan rasa macam tak boleh orang kata nak teruskan blok yang kedua tu. Tak boleh, rasa tak boleh pergi, rasa nak duduk situ je lagi. Rasanya sebab benda sebab yelah orang kata peluang keemasan kita untuk tengok pemandangan yang comel gitu. Sebab orang-orang lain pada waktu tu mungkin dalam pukul 12 lebih rasanya. Mungkin 12 lebih ataupun hampir pukul 1 gitu hamba ingat dah. Mungkin masa tu orang kata orang ramai dah memang tidur, lepak-lepak apa semua dah. Tapi kita berada di kawasan tersebut, kita boleh menikmati satu pemandangan yang hamba tak akan lupa lah. Jadi pada masa tu Apik ni hamba dah tengok karakter dia. Hamba tengok dah gerak geri Apik ni. Macam Mak Yu hamba dok kisah mana sangat. Maknanya dok lah hamba lepas gitu je. Macam Mak Yu ni hamba kata hamba yakin lah. Hamba yakin dengan dia sebab dia kan Presiden ATT Malaysia. Jadi dok perlulah hamba terlalu bimbangkan dia sangat. Lagipun Mak Yu ni dia dah tahu tata tertib, jaga diri apa semua. Dan pada malam tu memang hamba tengok di tingkat atas tu Apik ni dia dok berapa nak apa kata, bukan kata nak galak, dia dok berapa nak cakap dah, dia banyak diam dah.
Dia duduk je. Masa tu memang hamba dengan Mak Yu ni sibuk duk ambil gambar. Jadi bila hamba suruh dia tu, dia kata, tak buah. Jadi rasa macam pelik dah. Jadi pada masa tu pun hamba lagi. Hamba tahan, hamba buat tak tahu gitulah. Dan hamba berada di sudut untuk melihat bangunan ke arah belakang tu. Apik ni dia duk tengok ke arah bangunan tu. Dia orang kata banyak tunduk dan dia banyak main telefon. Sebenarnya hamba duk galakkan siapa-siapa yang main telefon sebenarnya, sama ada WhatsApp ke apa semua, kecuali dia nak ambil gambar ataupun ambil video. Jadi pada malam tu hamba kata tak boleh, orang kata dia kecil hati tak. Sebab masa tu juga hamba fikir mungkin tu salah satu cara dia untuk tak boh mikir sangat benda-benda gitu. Faham tak? Jadi hamba biarkan dia. Sampailah satu saat tu hamba rasa Apik ni lain dah ni. Dia ni mungkin, hamba kata mungkin dia ni kena dah. Dia ada mari perasaan gitu, mungkin Apik ni kena tegur dah ni pasangan ni. Mungkin dia kena dah ni. Jadi pada masa tu untuk rakaman memang hamba fokus 100%. Hamba just on saja dan hamba tu rakam je lah. Sebab anak mata hamba ni hamba akan lebih perhatikan gerak-gerik Apik. Dan pada masa tu hamba orang kata tanyalah mana Apik okey tak? Dia kata okey. Tak ada masalah. Jadi hamba kata dia ni memang terlalu okey. Hamba boleh rasa gitu. Hamba kata macam ada sesuatu yang lain. Tak sama macam situasi masa kita masuk di hospitality. Kita boleh tengok perubahan dia tu. Jadi lepas hamba turun ke bahagian bawah, di laluan nak turun tu, hamba rasa dah macam rasa lain lah. Maknanya kita rasa macam ada sesuatu berhampiran tu di tempat yang hamba beri salam perkenalan pada waktu siang. Jadi hamba dengan Mak Yu memang lepas. Memang lepas. Tetapi masa tu Apik dia macam gelabah. Dan Mak Yu memanggil hamba masa tu, "Okey." Kata, "Apa?" Masa tu hamba tengok Apik ni dia macam resah dah, gelisah dah. Masa tu juga orang kata sama ada Mak Yu dengan Apik, hamba pun duk berapa ingat dah. Dia kata nak teruskan ke? Jadi hamba kata kita kena teruskan. Alang-alang kita ada kat ni. Tapi masa tu memang hamba tahu dah lah. Hamba tahu dah ada memang dah kena ni. Dia dah. Rupa-rupanya masa dia masuk ke blok yang pertama tu, dia orang kata dia nampak dah orang kata macam bayangan hitam yang melintah. Jadi sebab tu dia diam dan mungkin dia terkejut. Sebab masa kita masuk hospital itu tu mungkin keadaan dia okey. Tapi sebab ni orang kata baru je masuk ia beri dah. Jadi mungkin dia kejut lah. Tapi masa dia nak turun tu, dia nampak lagi sekali seakan bayangan hitam yang sangat besar. Jadi pada masa tu dia agak terkejut dan dia hampir pitang. Masa hamba tengok tu, patutlah masa hamba tengok dia nak turun tu dia gelabah. Jadi masa tu hamba kata tak apa, kita mari je dulu. Rasa bimbang lah. Memang di pertengahan tu boleh tengok hamba buat rakaman dan hamba seakan terhenti. Masa tu hamba kata, lain ni. Tak sama masa blok kita masuk tadi ni. Tapi berani 50-50 lah hamba kata. Tapi tak apalah, hamba kata alang-alang kita ada di sini, kita cubalah ambil rakaman sebanyak yang mungkin. Jadi masa hamba terus berjalan tu, kamera tu memang dia orang kata menghala ke arah depan. Tapi masa tu mata saya ni orang kata tengok dah kiri kanan atas bawah. Sebab suasana dia tu memang orang kata bertukar 360 darjah. Jadi mata hamba ni meliar tengok keadaan sekeliling. Jadi pada masa satu saat tu, hamba rasa macam orang kata anak mata ni lah, orang kata seakan nampak ada sesuatu dah di bahagian blok tu, di tingkat 2 kalau tak silap hamba. Sebab masa hamba tengok balik tu, kalau bayangan daripada cahaya tu kita boleh nampak daripada segi dinding tu tak. Ni tak, dia stopak je di celah tu. Dan macam ada pergerakan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tapi dia memang bukan daripada bayangan cahaya.
Ada orang lah. Ada orang. Jadi masa hamba nampak tu hamba buat tak tahu lagi. Hamba tak tahu sebab masa tu hamba fikir okey tu adalah biasang cahaya. Tapi bila dah hamba pusing ke kamera ke arah sebelah kiri dan apabila kita balik ke bahagian kanan tu, hamba nampak macam bayangan tu dia jadi macam susuk tubuh orang. Jadi masa tu lah hamba kejut dan hamba kata, ada orang ke sini? Ada orang lah. Jadi hamba ambil masa yang agak lama jugalah untuk menenangkan diri hamba. Sebab masa tu memang jelas kita nampak macam ada orang. Hamba takut orang. Hamba taklah takut dengan benda-benda gitu. Hamba takut orang sebab lagi kan kalau kita naik macam-macam kita kena, orang kata kena pau ke, orang kata kena buat yang bukan-bukan lah. Jadi banyak kali hamba tanya, tempat ni ada orang ke? Tak sabar ada orang tempat-tempat gini tau. Jadi lama tu hamba fikir balik. Okey, tak apa, kita stand down dulu. Benda-benda hal kita stand down dulu, kita tenang dulu dan kita tengok keadaan semasa. Jadi masa itulah kita tengah buat sesi stand down dan supporter boleh tengok reaksi ataupun gerak-geri daripada Apik, di mana dia masa tu orang kata dia memang dah sedap duduk dah. Dia memang dah selesa. Dia banyak main telefon. Mungkin main telefon tu mungkin dia nak hilangkan rasa dok selesa dia tu lah kot. Tak apalah, kita fikir-fikir yang baik-baik. Jadi selepas pada kita membuat rakaman stand down tu, orang kata naluri hati hamba kata tak apa, kita boleh buat rakaman di bangunan ataupun blok yang kedua ni. Sebab ada benda yang menarik. Benda yang menarik tu adalah suasana lah. Suasana, maknanya kita nak pergi rakam sedikit sebanyak suasana di blok yang kedua ni. Sebab rugilah dah kita alang-alang kita sampai dah di lokasi tersebut. Jadi ingat tak apa yang hamba khabar di mana lokasi yang hamba berikan hint pada aktiviti memasang jejak, dan dikatakan tempat ni memang bagi hamba hotspot lah, hotspot. Dan apa yang paling menarik di blok ni, dia dekat blok ni, dekat pokok-pokok tu. Jadi hamba pun terus membuat persiapan untuk masuk ke bahagian blok yang kedua ni. Jadi bila kita nak masuk tu, berasa dah lah orang kata perasaan dok selesa tu. Jadi hamba pun buat tak tahu je lah, tak apalah, kita kekalkan dengan konsep kita. Jadi supporter semua perasan tak, di mana sebelum saya nak melangkah masuk, saya banyak kali baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Maknanya agak berat masa tu kita nak masuk ke blok yang kedua. Banyak kali hamba bismillah, dan pada yang terakhir tu hamba ada ucapkan alhamdulillah. Maknanya alhamdulillah tu hamba kata okey, alhamdulillah, maknanya kita dah boleh ataupun kita dah melepasi satu perasaan yang dok selesa tadi tu. Jadi walaupun hamba tengah masuk, hamba terus tengok kiri kanan atas bawah lah, di mana bangunan ni selamat untuk kita eksplorasi dari segi keselamatan binatang, keselamatan struktur bangunan. Jadi hamba pun terus membuat sesi rakaman dan kita boleh tengok keadaan dan suasana di blok yang kedua ni agak rare berbanding dengan blok yang pertama yang kita masuk tadi. Sudut jauh tu lah, tu orang kata gambaran ataupun pemandangan yang seorang tu. Bila kita masuk kita ada nampak sudut daripada jauh. Sekali tengok tu mari seria, sekali tengok seria. Jadi hamba pun terus naik ke bahagian atas untuk kita rakam suasana. Pada masa ni Apik dia memang tak cakap terus dah. Dia diam je. Jadi masa di tingkat yang pertama tu hamba just perhatikan dia je lah. Maknanya hamba dok tegur dia, hamba senyap je. Jadi hamba perhatikan je. Di tingkat yang pertama memang
dia macam berkabut tak dia dok cakap. Cuma apabila kita membuat satu perjalanan ke bahagian yang paling hujung, berhampiran dengan pokok ni, dalam gambar kita ada ternampak sesuatu bayangan yang berada di depan hamba. Dok tahulah dia tu berbentuk jenis warna, tetapi lepas pada kita cerah tu, bayangan tu masih lagi ada. Lepas tu pada dalam rakaman tersebut boleh tengok hamba pergi straight, lepas tu tiba-tiba hamba pusing. Hamba pusing dan hamba lalu ke arah bahagian belakang. Sebab masa tu memang sangat-sangat berat. Jadi masa hamba pergi tu dan hamba terus pusing. Kan kita pergi kan jadi lain pula. Tak apalah. Masa tu hamba kata tak apa. Orang kata biar, orang kata salam perkenalan dulu. Kita tak pasti sebab apa hotel ni ditinggalkan. Jadi dapat hamba pusing tu, Apik memang dia diam lagi. Pada satu saat tu untuk hamba terus naik ke tingkat atas, di bahagian rakaman ni kita boleh nampak ada satu pokok kecil di bahagian dinding tu, dan alangkah terkejutnya apabila kita berhampiran dengan pokok kecil ni, hamba terdengar ada macam ada orang lempar batu. Batu besar, sangat-sangat dekat, tetapi hamba cuba cari, tak jumpa batu. Jadi hamba terkejut sebab secara kebetulan pula Mak Yu dengan Apik dia tak dengar. Tapi memang hamba jelas dengar dan hamba sangat-sangat terkejut. Sebab yelah hamba takut ni, hamba takut orang. Takut orang lempar ke benda kan, lempar atas kepala kita tak apa. Takut dia lempar atas kepala Mak Yu, tak sajanya. Tak sajanya orang tu kena trauma lagi. Jadi masa tu hamba ambil sedikit masa jugalah untuk bertenang. Untuk bertenang sebab yelah kita bimbang ke Apik lagi tau. Memanglah kita buat rakaman, tapi dalam masa yang sama tu hamba kena fikir belaka. Hamba kena perhatikan belaka. Mak Yu hamba kena perhati, Apik pun hamba kena perhati. Jadi pada masa tu pun hamba terus pun naik ke tingkat 2. Hamba naik ke tingkat 2. Masa ni secara orang kata tiba-tiba hamba rasa sangat lain. Hamba rasa macam serang dia tu lain macam. Surang ke serang ke lain, sangat-sangat lain macam. Hamba kata dalam hati, peliknya ada perasaan gini tau. Kalau biasanya ada perasaan gini, hamba rasa macam ada salah seorang daripada kru kita ni seolah dia seakan macam terlalu memikirkan dengan benda-benda gitu. Maknanya dia dok pegang pada konsep kita. Jadi masa itulah hamba khabar ke dalam rakaman tersebut, hamba kata dalam rakaman tu hamba kata okey, kita kena betul niat balik. Kita kena betulkan niat kita. Sebab dok penuh lagi sepanjang membuat aktiviti eksplorasi ni, hamba rasa keadaan gitu sangat-sangat lain. Ingat niat asal kita. Niat asal tu. Ingat apa? Niat kita asal manusia ni. Jadi beberapa kali jugalah hamba kata okey, kita kena tukar konsep kita ni. Mak Yu dia tak faham masa mula-mula tu, dia tak faham. Hamba kata kita kena tukar konsep kita. Konsep kita sekadar mari mengasai dan menikmati suasana malam, itu sahaja. Okey lah sekejap. Okey lah sekejap. Jadi pada masa tu pun hamba kerek bertanya, Apik okey tak Apik? Mak Yu okey ke? Semua okey lah. Semua okey, tapi yelah walaupun okey, orang kata mungkin Apik ni dia nak
orang kata dia nak jaga perasaan kita juga. Dan dia kalau boleh dia tak boleh ganggu, disebabkan dia rasa dok selesa tu, dia takut ganggu rakaman kita pada malam tersebut. Jadi orang kata mungkin dia terpaksa kata okey. Tapi yelah, kita ni orang kata orang yang bawa dia, kita kena beri perhatian lebih sikit lah. Maknanya walaupun kita nak kabur secara depan-depan, tapi dalam rakaman aktiviti eksplorasi tu memang kita perhatilah ke dia ni. Tadi tingkat yang kedua ni, alhamdulillah, perasaan hok orang berkata dia tu, hok rasa serang dia lain macam tu, dia orang kata lega lah sekejap. Dan kita naik ke bahagian tingkat 3. Kita dah naik pergi anu. Kita tengok naik ni. Boleh ada lubang. Lubang. Perasaan tu dia mai pula sekali lagi. Hamba kata, sudah kali ni. Memang hamba kata kita kena betul niat balik. Kita kena cukup betul niat balik. Tapi bila hamba kabur itu, keadaan orang kata tiba-tiba rasa sunyi yang amat pelik. Hamba kata, lain macam ni. Tak pernah lagi aku rasa suasana dan perasaan gini. Hamba masa tu memang hamba risau lah. Hamba kata bimbang ke api lah. Jadi masa tu juga hamba fikir, dan kalaulah api ni orang kata membuat perilaku ataupun reaksi yang dok berapa comel dan pelik, memang hamba akan batalkan eksplorasi pada malam tersebut. Tetapi syukur alhamdulillah lah, mungkin niat hamba dengan Mak Yu masih lagi kuat tentang konsep kita tu. Tapi hamba jangan salahkan Apik. Sebenarnya Apik ni orang kata dia baru first time buat aktiviti eksplorasi. Mungkin masa di hospitality tu, mungkin orang kata dia tu jiwa dan dalam kekuatan dalaman dia tu masih lagi okey. Tetapi bila dia diberi ujian dan sedikit tergorang, mungkin orang kata niat dia tu tergugak sikit lah. Orang kata bercelaru habis dah. Dia nak tanya lebih-lebih hamba pada masa tu, dia takut dia ganggu hamba tengah buat rakaman. Jadi hamba faham, dan biasalah benda tu, perkara tu normal, orang kata normal. Jadi pada satu di hujung tingkat 3 tu, memang hamba rasa berat hatilah untuk naik ke tingkat 4. Tetapi dalam masa yang sama juga, hamba terfikir-fikir, sebab apa aku ada perasaan gitu? Sebab apa dan kenapa? Sedangkan kita mari ni sekadar kita ziarah dan menikmati, merasai dan melihat kebesaran Allah yang ada di kawasan sekitar tersebut. Jadi hamba khabar ke Mak Yu, kerana kita nak ke setekak lagi. Mak Yu kata dia okey je, tak ada masalah. Dan saya pun tanya Apik pun kata beres. Jadi hamba dah ambil masa yang sangat lama, hamba terus on kamera, naik ke tingkat 4. Di sudut sebelah kiri, bukan di sebelah pokok. Bukan di sebelah pokok, di sebelah kiri ni dulu. Maknanya naik, hamba ambil sebelah kiri dulu. Sebelah kanan ni bahagian pokok. Jadi lepas pada hamba pergi ke sebelah kiri tu, untuk nak pergi ke sebelah kanan di bahagian pokok tu, seolah-olah kita rasa macam ada orang duduk depan tu dan memerhatikan kita, dan dia tengok kita. Dan kita macam dia seolah dia tunggu je kita pergi kat tempat tu. Malam tu hamba rasa sangat-sangat pelik. Memang tak pernah lagi hamba rasa perasaan gini. Jadi hamba kata okeylah. Hamba kata orang kata bukanlah aku nak cabar siapa yang ada duduk dekat penghuni ni, dekat blok ni. Maknanya aku mari bukan aku nak cabar siapa-siapa, bukan aku nak tunjuk hebat, bukan aku nak tunjuk berani. Aku sekadar nak rakam suasana malam dan pemandangan yang ada di blok ni, itu sahaja. Jadi banyak kali hamba membetulkan niat hamba, dan pada rakaman di tingkat 4 ni, boleh tanyalah Mak Yu kalau tak percaya. Banyak kali hamba khabar ke Mak Yu, tolonglah betul niat balik. Kita kena betul niat, dan kita kena betul niat. Tetapi sayangnya
rakaman di tingkat 4 ni berdurasi hampir 10 minit. Rakaman tu rosak, korak. Memang Dok berjaya diselamatkan lah. Jadi segala apa rakaman pada malam tersebut, hamba kata di tingkat 4 ni sangat-sangat rare suasana dia. Jadi hamba ambil langkah untuk terus pergi ke bahagian hujung. Semakin hampir dengan pokok tersebut, semakin orang kata memberi tekanan di mana jangan pergi situ. Tapi hamba kata bukanlah hamba nak tinggikan ego hamba. Cuma hamba nak cari sebab. Sebab apa? Sebab aku mari aku dok kacau penghuni sini. Mu suka ke dok suka ke, tempat ni adalah orang kata tempat yang Allah ciptakan atas muka bumi. Jadi aku sebagai hamba Allah, aku berhak untuk melihat suasana dan pemandangan yang Allah ciptakan. Bukan cabar, mana hamba cakap seorang diri je lah. Hamba cakap seorang diri situ sebab nak kuatkan semangat balik. Jadi pada masa tu, bila dah hamba hampir ke bahagian pokok, serius hamba khabar, dia ada perasaan gini tak. Macam contoh geng-geng mak motor dia buat bulatan. Secara tiba-tiba kita masuk di bahagian tengah tu dan geng-geng mak motor ni semua duduk situ, dia tengok ke kita. Rasa gitulah pada malam tu. Jadi rasa macam macam aku ni dikerumuni ataupun dikelilingi oleh orang yang sangat ramai. Jadi dalam rakaman di tingkat 4 ni juga berbeza di antara tingkat 1, 2 dan 3, di mana hamba terlalu diam. Di tingkat 4 ni memang start je kita jalan tu, hamba semua cakap. Maknanya hamba bercakap dengan Mak Yu, hamba bercakap dengan Afiq. Sebab hamba tak ambuh Afiq ni dia terlalu diam. Sebab hamba takut ni bila diam sangat ni, bila kita pusing tak ada hilang mampu kerah kita. Ataupun bila dia terlalu diam, dia tak fokus dengan kehadiran hamba dengan Mak Yu ni, hamba takut dia ikut benda lain. Dia nampak benda lain. Maknanya hamba pergi terik. Hak dia tengok mata tu turun bawah. Mampu kerah. Susah hang pula. Jadi sebab tu lah hamba berinteraksi ataupun berkomunikasi bersama dengan Mak Yu, dengan Afiq pada malam tersebut. Di paling hujung, bila kita dah sampai di paling hujung tu, maknanya pokok tu berada di sebelah kiri. Jadi hamba duduk gini, ni dinding lah, pokok tu sebelah kiri. Secara tiba-tiba telefon hamba dengan gimbal mati. Masa hamba pegang tu agak terkejut. Bateri ada lagi, bateri telefon ada, bateri gimbal ada. Banyak lagi. Sebab kita memang sebab kita tahu rakaman kali ni memang sangat lama. Sebab 2 blok kita buat. Jadi memang kita sparekan bateri tu sangat banyak. Jadi masa tu telefon mati, gimbal mati. Jadi hamba pun pusing. Dia kata aku sudah kena dah kita. Jadi masa tu pun bila dah mati semua tu, hamba kata mampu kena dah lah kita ni. Jadi hamba tengok Mak Yu, hamba tengok Afiq. Dia pun dua orang tu tanya, apa ni? Kau bawa telefon dengan gimbal aku mati. Lepas tu bila Mak Yu tengok telefon dia tu drop terus bateri. Hak daripada banyak dah Mak Yu ni dia ambil gambar je. Maknanya dok lah orang kata makan parut sangat bateri. Bos kadang ambil gambar. Tapi dia kata okey. Dia pun tunjuk gambar. Bateri dia tu drop gila. Dok mati lagi lah tapi drop gila. Jadi hamba kata okey, dah esok cakap banyak, kita terus turun. Okey. Kepada semua supporters Ustaz Sukih Hikaru, sekarang ni kita berada di tingkat 5 juga. 5 ataupun 4 gitu lah. Tapi sampai ke setakat ni saja kita sedang merakamkan suasana malam di sekitar hotel yang terbiar ni. Dan alhamdulillah kita dapat merasai suasana yang cukup menarik. Dan sudah pastinya kita sentiasa menghormati alam yang berada di sekeliling. Tapi atas ni memang sedap, sejuk.
Kalau hotel ni Dang Siak ni tak payah pakai aircon. Kat mana turun? Depan. Memang sedap lah. Dan kita akan berehat dalam 15 minit dah, ataupun 30 minit kita makan-makan dulu sebelum kita melakukan aktiviti eksplorasi yang terakhir di sebuah resort yang terbiar berhampiran dengan tempat yang kita tidur. Jadi malam ni kita pecah rekod, duk pecah rekod lagi sebab dah tahu kita dah buat kedok sebab bateri habis dah. Tapi kita akan cubalah. Mak Yu dengan Apik alhamdulillah memberi komitmen yang sangat terbaik pada malam ni. Okey, apa-apa pun kita layan eksplorasi pada minggu ni. Memang Amba duk cakap banyak tu, terus mati semati tu Amba tunjuk. Bila dah mati apa semua dah tengok. Okey, jom kita turun. Jadi masa Amba turun tu Amba duk fikir, tadi bateri aku memang banyak, gimbal aku pun banyak lagi bateri. Jadi masa tu pun Amba terfikirlah, mungkin di kawasan sudut tersebut ada penghuni dia. Dan apa yang berlaku pada malam tu mungkinlah di antara kru kita yang menjalankan aktiviti eksplorasi tu, dia seakan konsep dia tu sedikit terganggu lah. Maknanya Afiq mungkin fikiran dia terganggu. Niat dia pun dah orang kata kucar sikit. Dia pun dah keliru. Orang kata dia debar lagi dengan apa yang dia nampak. Jadi Apik yang tengok video ni jangan kecil hati dah. Amba dengan Mak Yu dok salahkan Apik. Maknanya benda tu, perkara tu sangat normal bagi orang yang baru. Sama terjadi juga pada admin burung hantu kita, Said, yang dia pun ditegur dengan benda-benda gitu. Benda tu normal, jangan kecil hati. Cuma Amba just nak jelaskan kepada orang lah apa yang berlaku pada malam tersebut. Jadi bila Amba turun ke bawah, dok cakap banyak, Amba kata okey, sebelum kita nak keluar ambil gambar dulu sekeping. Jadi pada masa tu sudut Amba yang memberi cadangan kepada Mak Yu dan Apik, awak dua orang duduk belah ni. Jadi Amba duduk di sebelah ni dan Amba memberikan ruangan tengah ni, orang kata dok tahu benda. Amba tak tahu apa Amba boleh laluang tengah gitu. Biasanya kita tepek 3 gini je. Jadi pada malam tu sangat berbeza. Amba duduk sini dan Apik dengan Maju duduk belah tu dan ada di ruang ada ruang lah bahagian tengah ni. Tetapi apa yang kita nampak pada gambar yang tersebut, di bahagian paling hujung tu, kalau kita compare dengan gambar lain, belakang tu memang tak ada benda. Orang kata kosong. Mana tiang-tiang je lah. Tetapi dalam gambar yang kita 3 orang ni, kita nampak kelihatan ada sesuatu bentuk seakan ada orang mencangkung dan dia menutupi dengan macam ke orang-orang zaman dulu kan. Mana kalau dia nak ngusik orang, dia duduk cakung, dia tutup dengan kain pelekak dia. Seolah-olahnya gitu. Maknanya dalam gambar-gambar lain memang tak ada, orang kata, bentuk ada kat belakang tu. Di sudut tu jugalah berhampiran dengan pokok tu, di kawasan tu, dekat. Jadi di sebelah dia tu memang kedudukan pokok yang Amba katakan seolah ada sesuatu di lokasi tersebut. Jadi lepas daripada ambil gambar, Amba tak sabar-sabar nak terus balik, nak duduk kereta, nak tembur daripada tempat ni. Sebab keadaan dia tu sangat-sangat lain lah. Okey, sekarang ni kita nak balik dah. Cuma Amba nak minta maaf lah sebab kamera ni mungkin gegor-gegor sikit sebab saya guna telefon Mak Yu. Sesi pengakhiran di blok yang kedua tu kita selesai dah, tapi kita dah nak rakang. Dan sekarang ni kita akan lafazkan pengakhiran aktiviti eksplorasi ni di bahagian depan tu lagi. Dan malam ni pengalaman kita cukup-cukup mahal kerana kita berjaya melakukan aktiviti eksplorasi di 2 blok yang sangat besar ni. Alhamdulillah. Apik dah orok, Mak Yu dah orok, Amba dah orok belaka dah.
Dan alhamdulillah perjalanan aktiviti eksplorasi pada malam tu sangat-sangat berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit gangguan ketika kita eksplorasi tu. Orang kata benda tu perkara yang normal. Okey. Pada penghuni yang berada di sekitar kawasan yang kita melakukan aktiviti eksplorasi ni, kami sudah berjaya merakalkan suasana malam di blok yang pertama dan blok yang kedua. Sekarang sampai dah masa kita untuk balik. Kita sentiasa menghormati alam yang berada di sekeliling kita. Jadi apa-apa pun, saya mengakhiri aktiviti eksplorasi ini dengan ucapan Alhamdulillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rasanya itu sajalah perkongsian pengalaman pada malam ni di lokasi Sungai Ulor ni. Memang terbaik suasana dia, alhamdulillah. Dan kepada Apik yang baru saja kehilangan ibu tercinta, jadi kepada semua, apa kata kalau kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ibunda Afiq yang telah kembali kepada Allah SWT. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Afiq kekal kuat, tabah dan cekal menghadapi ujian yang Allah berikan ni. Jadi jangan lupa untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada ibunda setiap kali kita selepas solat, dan jangan lupa untuk kita berbakti kepada mereka walaupun mereka dah tak ada, tetapi dengan amalan yang kita buat yang baik-baik ni, kita sedekahkan ataupun niatkan ke atas nama mereka, ataupun semoga Allah tempatkan ruh arwah bersama dengan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kepada semua, itu sajalah perkongsian pada malam ni, dan insya-Allah kita akan terus maraton video yang seterusnya, iaitu video kolaborasi bersama dengan Seeker 77 Malaysia di Kuantan, Pahang.